Begitulah hari-hari. Sehingga satu pagi lepas main subuh, ya, selepas selesai terus siapa Abu Dujanah, panggil tegur dia. Wahai Abu Dujanah, kenapa aku tengok kamu lepas sembahyang subuh segera balik? Adakah kamu tidak ada hajat? Adakah kamu tidak ada doa yang kamu nak panjatkan? Adakah kamu tidak mempunyai hajat apa-apa untuk kamu doa minta pada Allah Ta'ala? Dia kata, ya Rasulullah, aku bergegas segera pulang kerana ada beberapa alasan. Rupa-rupanya dia cerita dekat Nabi. Dia kata, Rasulullah, rumahku berjiran dengan seorang munafik. Pohon kurma jiran sebelah dia condong, dahan-dahan baki masuk sebelah bahagian rumahku. Dan waktu musim kurma berbuah ranum, bila angin tiup, buah-buah kurma ni akan berguguran. Dan kalau aku lewat balik, anakku akan bangun awal pada waktu pagi, dia akan pergi kutip kurma-kurma yang jatuh ini dan dia makan. Ada satu hari aku balik, aku tengok dia makan, aku keluarkan semua kurma-kurma itu, ya, dan aku tak rela zuriat keturunanku mengambil perkara yang haram masuk di dalam perutnya, lalu aku bagi balik, aku serah. Maka aku balik awal, Rasulullah, aku kutip semua buah kurma ni, aku serah balik. Nabi dalam riwayat kata, ya, ini disebut dalam kitab I'anatut Talibin, ya, kisah ini. Dia kata apa? Sehingga Nabi SAW sayu dengar cerita Abu Dujanah. Lalu Nabi SAW pun tawar untuk beli sepohon kurma itu. Ya, ringkas ceritanya, munafik ni tak nak jual. Lepas pada tu Sayyidina Abu Bakar yang dengar, dia pergi demand dengan seorang munafik itu. Akhir sekali dia beli pokok kurma tu. Dan pokok kurma tu dia beli, lalu dia bagi tahu dekat Rasulullah, dekat Abu Dujanah. Dia kata, Rasulullah, Abu Dujanah, ni pokok ni aku dah beli, aku bagi pada kamu, bermulai pada hari ni kamu boleh ambil hasilnya. Munafik ni kata apa? Walaupun aku jual, pokok tetap duduk dekat dalam tanahku, ya, hasil tetap aku boleh ambil walaupun pokok aku dah jual. Jadi ringkas ceritanya, lepas pada tu si munafik ni balik, dia tengok-tengok pokok kurma tu sudah beralih arah, beralih kedudukan. Tidak lagi berada di tanah dia, tetapi berada di tanah kawasan perumahan yang didiami oleh Abu Dujanah. Tu, ya, Ustaz nak sebutnya ialah kita lorak balik ni sebab apa? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada zikir, tak ada wirid, tak ada doa, terus balik masuk tandas. Masuk tandas buat apa? Ya, tidakkah tandas ini tak disuruh, tak digalak kita duduk lama-lama? Kan pelik masuk tandas boleh duduk lama-lama. Sebab apa? Sebab nak mengelat. Masuk tandas tak nak zikir, duduk tandas lama-lama. Dan lebih bengong lagi, duduk dalam tandas makan. Hak tu paling bengong lah. Bengong dunia, bengong akhirat. Hari akhirat esok bengong, ya, tak pasal-pasal, ya, mendapat dosa, diazab dalam tandas. Tandas ni tempat setan, tempat syaitan. Sebab tu dalam tandas Ustaz pelik bila Ustaz tengok ada bungkusan-bungkusan, ya, makanan. Bengong ni sebab apa? Sebab bila makan dalam tandas, satu, memang Nabi tak ajar makan dalam tandas ni. Dalam tandas ni Nabi suruh masuk kaki kiri. Nabi suruh kita segera tempat buang najis, kan? Tapi peliknya orang kita ni ada yang makan dalam tandas. Bukan sinilah, tempat lain. Ya. Tapi kalau sini ada pun memang dia menempa kebengongan luar biasa sepanjang hidup dia. Sebab tu Ustaz sebut ni jangan ada. Sebab bengong ni sebab apa? Sumbat lah kali tandas sumbat. Bila tandas tersumbat, kita cek-cek, buka-buka dalam tu, tengok-tengok, jumpalah plastik Milo, plastik biskut, plastik belaka, semua plastik-plastik ni. Akhirnya dia menyusahkan ramai orang. Ya, Ustaz sebut ni cukuplah, jangan dibuat, jangan diulang, jangan dibuat. Ya, pangai-pangai yang tak patut kita buat. Makan dalam tandas, isap rokok dalam tandas. Jangan. Ya, bukanlah bererti mana isap rokok luar tandas, bukan bererti berhenti isap rokok tu lebih baik. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kemudian jangan lorat-lorat. Jangan lepas sembahyang bagi salam terus lorat. Sabar dulu, zikir dulu, wirid dulu. Ya, apakah kita tak ada? Sedangkan amalan-amalan zikir, wirid, Quran yang kita baca ni,
yang nantinya akan menghidupkan kita di alam barzakh. Ya, sebab tu seorang ulama kata apa? Ada seorang ulama kata, pengarang kitab Lataiful Ma'arif, ya, Syekh Rajab Hambali kata, hendaklah ada waktu-waktu yang kita berzikir bersendirian sehingga kita rasa lazatnya ibadah, manisnya ibadah. Tuan-puan sekalian, anak-anak pelajar sekalian, ada waktu kita kena duduk sorang-sorang. Bererti apa? Zikir sorang-sorang, semayang sorang-sorang. Semayang sorang bukan semayang jemaah, semayang waktu lain, semayang duha, semayang tahajud, semayang hajat, baca Quran duduk sorang-sorang. Ya, ni waktu masjid kita ni tak ada orang, pukul 12:30 malam, pukul 1 pagi tak ada orang, mari duduk sorang-sorang baca Quran. Pukul 5, 4:30 pagi bangun, mari, orang lain tak bangun lagi, dia sembahyang tahajud dalam ni, berdoa pada Allah, sebut salah silap dia, sebut hajat-hajat dia. Man minna sa'alallah hajatahu qabla an yas'alan nas. Berapa ramai di kalangan kita yang sebut hajat daripada Allah sebelum dia sebut pada manusia. Kadang-kadang kita sebut pada manusia dulu, Allah tu kita tak kendian. Sepatut kita sebut pada Allah dulu, hajat kita apa, kita nak apa, kita nak minta apa. Ya, bukan minta pada manusia dulu, minta pada Allah dulu, sebab Allah lah yang memiliki segala-galanya. Kena ada waktu yang kita zikir, kita wirid bersendirian, sehingga ya, apatah lagi istimewa tuan-tuan kalau boleh menitiskan air mata keinsafan. Hak tu the best lah. Ya, man talabal ula sahira layali. Siapa-siapa yang menuntut ketinggian di sisi Allah, maka hendaklah di semayang malam. Hidupkan semayang malam. Ya, semayang malam. Biar amalan semayang malam ni menjadi amalan yang kita dah biasa buat. Maka kita tak lorak lagi nak buat qiyamul lail perdana. Nak buat qiyamul lail ni kena sembelih lembu juga. Elan kat kampung ni, qiyamul lail perdana. Nampak sangat tak qiyamul lail? Tu yang sekali kena buat tu, kena buat perdana. Wah, kalau orang buat tiap-tiap malam, dia tak lorak dah lembu sembelih ke tak sembelih ke, aku tetap qiyamul lail. Sebab apa? Sebab memang benda tu dah menjadi rutin. Ya, kita kena buat kempen puasa. Jom puasa beramai-ramai. Kita kata kempen, betul kita kena buat kempen. Tapi kita tu tak terkesan dengan kempen sebab apa? Sebab memang kita duk puasa dah. Tu contoh. Ya, orang duk kempen baca Quran. Anak-anak tahfiz hari-hari mengadap Quran. Ulang hafazan, baca Quran, tasmi' Quran, perbetulkan bacaan hari-hari. Maka kita jadi macam kita kempen menutup aurat. Hak susah nak ikut ni, hak jenis mendedahkan aurat tu. Ada pun orang yang memang duk menutup aurat, dia tak rasa apa-apa. Kita kempen sunnah, marilah kita beramal dengan sunnah. Tak atur berwangi-wangian. Orang lelaki pakai kepiah tutup kepala, sunnah. Jubah. Hak jenis jarang-jarang ikut sunnah ni, hak payah nak turut sunnah, memang dia rasa susah. Tapi kita yang biasa beramal dengan sunnah, kita tak rasa apa-apa. Pakai jubah, pakai serban, memang duduk sini, duduk pakai dah. Memang kita dah ditarbiah untuk menuruti, buat setakat yang mampu. Pakai cincin, pakai wangi-wangian, pakai serban, bersugi dan yang lain-lain. Berarti apa? Berarti Allah bisa tegal biasa. Ya, orang yang biasa buat, dia biasalah. Ya, jadi orang yang tak biasa buat, mungkin benda tu gharib dan susah bagi dia untuk buat. Ya, jadi Ustaz nak sebutnya ialah kita kena berusaha untuk kualitikan zikir dan wirid-wirid kita, kerana nanti waktu bersendirian, kerana ada masa nanti kita akan duduk bersendirian di alam baqa. Yang akan mari menemani kita apa tuan-tuan puan sekalian? Ialah zikir wirid kita. Yang mari menemani kita ialah Quran-Quran yang kita baca. Yang mari menemani kita nanti di alam barzakh ialah amal-amal soleh yang kita buat. Ya, ada orang Nabi sebut, ya tuan-tuan puan sekalian, kita kena wajib percaya dengan perkara-perkara ghaibiyat, perkara-perkara ghaib, perkara-perkara ghaib yang terkait dengan rukun iman. Apa dia? Alam barzakh. Alam barzakh ni, kehidupan di alam barzakh akan lebih lama daripada kehidupan kita di dunia ni.
di alam barzakh ada orang, benarlah sabda Nabi SAW, kubur itu akan menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah, dan boleh jadi salah satu kawah daripada kawah-kawah neraka Allah. Ada orang kuburnya, Nabi sebut dalam hadis, iza kubbira mayyitu, apabila dikuburkan mayat, faja'a malakan, akan datang kepada dua malaikat, akan datang pada dia dua malaikat. Malaikat ni pula disebut ialah malaikat Munkar dan Nakir. Warnanya ialah hitam, aswadan, arzaqan. Warna malaikat ni alhamdulillah, warna malaikat ni ialah hitam kebiru-biruan. Ini disebut dalam hadis sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bila dikebumikan satu mayat, akan datang dua malaikat. Semua orang akan lalui. Saya nak gambarkan bagaimana kubur ni dia boleh menjadi nikmat dan dia boleh menjadi azab. Ya, baik, nak cerita nikmat dulu. Dalam hadis ni disebut malaikat akan datang, tanya pada dia, antaranya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Macam mana kita nak jawab Allahu Rabbi kalau hidup tak mengenal Tuhan? Hidup kita tak mengenal Tuhan, semayang tidak, ikut syariat Islam tidak, menutup auratnya tidak, baca Quran pun tidak. Nak baca apa? Baca pun tak pandai. Tak pandai, kena belajar sampai pandai. Sebab tu kalau tak pandai, jangan mati. Sebab nanti kalau mati, susah nak jawab di alam barzakh. Kalau Quran tak boleh baca, kita nak jawab apa? Sedangkan Quran adalah kitabul hidayah, kitab panduan. Al-Quran ialah kitab panduan, pedoman kita. Tiba-tiba Quran tak reti baca. Sebab tu alhamdulillah anak-anak pelajar syukur pada Allah bila ibu ayah, tuan-tuan, anak-anak semua hantar anak-anak mari belajar untuk mendalami Quran. Bukan setakat pandai baca, hafal lagi Quran. Hafal lagi supaya 30 juzuk boleh melekat dalam pemikiran, boleh ingat. Nanti boleh jadi imam solat, boleh jadi anak soleh. Dan masya-Allah tuan-tuan, bila ayah ibu kita plan untuk kita jadi ulama, lagi hebat tuan-tuan. Ya. Sebab tu jangan mati kalau tak pandai baca Quran, sebab nanti susah nak jawab. Ya. Quran tak reti baca. Benda lain kita boleh baca. Bahasa Inggeris cair duduk kat mulut. Facebook hari-hari baca. WhatsApp hari-hari baca. Quran tak baca. Pasal sebab tu tak reti belajar. Allah bagi 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun hidup, Quran tak reti baca. Saya tak boleh fikir nak jawab apa, macam mana nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menghadap dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti akan tanya. Dia akan tanya man rabbuka. Quran ni apa? Kalamullah, perkataan Allah. Quran ini kalamullah. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Quran ni makna pun baca, kena baca. Ya, baca. Malaikat akan tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Lelaki ni jawab Allahu Rabbi. Kemudian digambarkan kepada lelaki yang mayat tadi ni, pada jenazah tadi ni, seorang lelaki. Digambarkan pada dia seorang lelaki. Lalu malaikat tanya, apa yang kamu nak kata tentang lelaki ini? Kata ahli mayat tadi, jenazah tadi, dia kata huwa Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah, kekasih Allah. Aku beriman dengan dia, aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan dia, aku baca kitab Allah. Lalu ditanya, macam mana kamu kenal dia Rasulullah? Jawab hak mati tadi, aku kenal dia melalui kitab kamu, kitab Allah, melalui kitab Allah, berarti Quran. Maka malaikat kata apa kat dia? Kunna na'lam, kami tahu, kami agak dah kamu akan jawab macam tu. Kami tahu apa yang kamu nak jawab, betul. Maka dikatakan kepada jenazah tadi, dikatakan pada dia, diluaskan kuburnya
70 hasta kali 70 hasta. Maka kubur dia akan jadi luas 70 hasta. Satu hasta banyak mana? Panjang ni satu hasta. Ni satu hasta. Bayangkan kubur dia akan luas 70 hasta kali 70 hasta. Luas tak? Luas. Maka dia duduk. Lalulah hadis itu disebut nim, rehat sini, bertenang, duduk sini, kamu duduklah, bertenang di sini, sehingga pada satu masa yang Allah Ta'ala akan panggil nanti. Allahu Akbar. Ini nikmat. Satu. Ada hadis lain yang menceritakan bagaimana kubur ini, soalan yang hampir sama ditanya, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kiblat kamu, apa pegangan ikutan kamu. Maka bila boleh jawab, dikatakan kepada dia, dibuka padanya pintu-pintu syurga. Maka dibuka pintu syurga, bauan wangian-wangian syurga masuk terus sampai ke kubur dia. Dikatakan kepada dia, ilbasu min libasil jannah. Dikatakan kepada si mati tadi, pakaikan padanya pakaian-pakaian syurga. Tu yang kita doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya salah satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufrin nar. Jangan kau jadikan ya Allah kuburnya salah satu kawah ataupun gaung ya daripada kawah-kawah neraka ataupun gaung-gaung neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pergi iring jenazah ke kubur, bersembang lagi duduk atas kubur, bercakap lagi perihal dunia. Nabi SAW bersama dengan para sahabat kata, kami iring jenazah Ansar sampai di tanah perkuburan, kami duduk Nabi sallallahu kami duduk diam, tak kata apa, ibarat macam ada burung yang sedang hinggap di kepala kami. Ibarat ada burung yang hinggap di kepala kami. Berarti apa? Tak bergoyang, tak bergerak, sampai burung, pada anggapan burung ni tak bergerak lah, bukan orang. Ya, mari hinggap. Nabi pegang tungkat. Ya, lalu Nabi SAW sebut tentang bagaimana kubur ini, ya, dia akan sama ada menjadi taman daripada taman-taman syurga, mendapat nikmat, sehingga disebut, adalah riwayat kata kubur itu bila mati orang soleh ni, kuburnya akan dicerahkan, mendapat cahaya seperti bulan purnama yang menerangi. Berarti apa? Berarti ada orang yang meninggal, dia mendapat nikmat. Bila dia duduk di alam barzah, dia mengecapi nikmat. Nikmat-nikmat ni semua ni dia dapat ketika mana dia hidup dulu, kerana dia berbakti, dia buat amal soleh, ya, dia buat perkara-perkara yang Allah suruh dan dia tinggal perkara-perkara yang dilarang. Tuan-puan sekalian, bagaimana cara kita mati nanti dia sangat berkait rapat dengan bagaimana cara kita hidup di atas muka bumi ini. Jadi hidup kita ni macam mana? Kalau kita hidup ingat ke Tuhan selalu, semayang kita jaga, wirid zikir kita jaga, Quran kita baca, kita rajin bersedekah, kita rajin tolong orang, ya, ramai kawan-kawan, maka petanda-petanda orang baik, orang soleh, dan waktu mati dia, ribuan orang menangisi kematian dia, mendoakan kebaikan dia. Ya, orang iring jenazah dia pergi ke kuburan, dan lepas pada tu orang bercakap tentang kebaikan yang dia pernah buat. Oh, arwah ni dulu waktu dia hidup dia buat begini, waktu dia hidup dulu dialah mari tolong saya, dialah yang banyak bantu, dialah ringan tulang sebagainya. Ini petanda-petanda mati baik. Ada orang lepas mati dia, orang kata eloklah mati, hidup pun menyusahkan orang. Hak tu mati teruk lah tu. Berarti apa? Waktu hidup dia menyusahkan orang, dia ambil rasuah sana, dia tekan, tipu sana, tindas sini, zalim sana, zalim sini, ambil makan harta anak yatim sebagainya. Maka orang bercakap dah tentang kebobrokan yang dia buat. Tiba-tiba mati dia, orang kata eloklah mati. Ya, walaupun kita cuba macam-macam nak tipu, lepas mayang tu pusing. Tuan-tuan, apa kita nak kata pada mayat ni? Baik benda semayang dak masa hidup, minum arak, curi sana, ya, ragut sana, rompak sana, berjudi sana sini, semayang tidak. Tiba-tiba lepas semayang jenazah,
tuan-tuan, apa kita nak kata pada mayat ni? Baik. Apa kita nak kata pada mayat ni? Kebajikan. Itu dia panggil menipu malaikat. Ya, kita nak tipu malaikat? Tak payah tipu. Malaikat pun tahu, Allah pun tahu, semua orang tahu. Waktu hidup semayang dah, berjudi, minum arak, zina, tipu sana, tekan sini, zalim sana, zalim sini, bergaduh dengan orang, habis semua. Tiba-tiba matilah dia. Ya. Ataupun lebih ketara, waktu hidup lawan Islam, mencacak-cacak lawan Islam, kutuk ulama, hina pakaian sunnah umpamanya. Kalau kita yang mengaji belajar ni, cukup kita kata apa ya, tak payah semayang lah, dia meninggal, tak apalah, mengadaklah dia, kita doa mudah-mudahan dia selamat, sudah. Kita doa mudah-mudahan dia selamat depan Allah Ta'ala, cukuplah. Tapi nama kata nak beria-beria sampai nak pergi buat pengakuan pula, apa pandangan saudara tentang kematian sebulan, satu kehilangan besar sebenarnya pada dunia Islam. Kalau mati satu kehilangan besar, satu kehilangan besar mati pada Fir'aun tu, tak hilang pun, bahkan bagus mati, ya, bahkan bagus mati sebab hidup sampai nak kebutuhan. Sebab tu ada di kalangan kita, umat akhir zaman ni, yang cuba nak meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Ya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Ya, kemudian apa ni? Jangan kita loras sangat. Ya, segera. Sama dengan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu, jawapannya tidak sama. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanya orang yang takut, ya, kepada Allah di kalangan hamba-hambaku ialah ulama. Ayat yang selalu kita baca dalam wirid kita, insyaallah, la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi telah menjadi saksi, tidak ada Tuhan yang lain yang sah melainkan Allah. Allah sendiri jadi saksi. Kemudian wal malaikatu, malaikat menjadi saksi bahawa tak ada Tuhan yang lain yang sah melainkan Allah. Dan yang ketiga ia wa ulul ilmi qa'iman bil qist, orang-orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu pengetahuan. Orang yang ada ilmu saja sangat-sangat mengerti, sangat-sangat faham macam mana nak mengesahkan Allah. Ya. Baik. Ada satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sebut izadah hadu falyasta'iz billah min arba'. Ya. Nabi sebut apabila salah seorang kamu selesai membaca tahiyat akhir. Okey, nanti bila kita tahiyat akhir, pertama duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Dia bukan duduk iftirash. Ya, so kita kena berusaha duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni duduk macam tahiyat akhir tu lah. Ya, kaki selang, punggung atas lantai. Ya, itu dipanggil duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal. Berarti kalau tahiyat akhir, berusaha untuk duduk tawarruk. Okey. Kemudian Nabi kata apabila kalian selesai membaca tahiyat, kita kena doa 4 perkara sebelum bagi salam. Kita kena fil alamin innaka hamidum majid. Okey, 2 perkara dalam hadis ini. Dia adalah masyhur. Amalan disyariatkan. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah berarti Nabi kita buat. Nabi kita beramal dengan amalan ini. So ada 2 perkara ni lah menyebabkan Ustaz saya kongsi dengan tuan-tuan sekalian untuk kita amal selepas daripada ni. Nabi kata apabila selesai kamu tahiyat, kamu doa sebelum bagi salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
suruh kita minta berlindung daripada tempat. Kata ya Allah, aku minta berlindung daripada neraka Jahannam. Ni kita suruh minta ni, minta dalam solat, minta dalam solat sebelum bagi salam hari akhir. Minta ya Allah, aku minta berlindung daripada neraka Jahannam. Wa min adzabil qabr, ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur. Berarti memang kubur ada nikmat, ada azab. Kita tidak supaya minta berlindung daripada azab kubur. Dan ketiga, ya Allah, aku minta berlindung daripada fitnah dunia dan mati, fitnah hidup dan fitnah mati. Waktu hidup kita kena minta berlindung supaya kita jangan terlibat terjerumus dengan fitnah, dan apatah lagi lepas mati kita jangan kita terlibat dan terjerumus, nama kita diheret ke kancah fitnah. Dan yang keempat, kita minta berlindung daripada fitnah Masihul Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan puan sekalian, nanti dia datang, dia akan bawa satu perkara yang khalq lil adah. Orang boleh buat, dia boleh buat. Ya, orang minta dia boleh turunkan hujan, dia boleh bagi makan, dia boleh majukan satu tempat, dia boleh mundurkan satu tempat, dia boleh angkat orang ni, turun orang ni. Akhirnya ada orang. Jadi kita minta berlindung daripada fitnah Dajjal yang sangat-sangat mencelakakan orang yang ikut dia. Tuan-tuan, saya ulang, zikir ini, doa ini masyru', dia valid, dia disyariatkan. Yang kedua ialah dia sunnah Nabi doa. Nabi doa. Oleh kerana Nabi doa, Nabi suruh kita berdoa, maka kita buatlah tuan-tuan sekalian. Ya, Ustaz tak hafal, usahalah untuk hafal. Ustaz tak hafal, kalau tak hafal juga boleh cakap, boleh doa kok Melayu. Baca, belajar di sekolah, ya, sekolah terasi akademi situ, ya, daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 4.30 petang dia akan duduk di Seliti. Jadi dia menjadi jariah kepada kita bersama. Dan orang yang pergi meninggalkan kita, berarti beli ni apa? InsyaAllah pada orang yang membeli dan mewakafkannya. Ni macam ni meja kuliah ni, Masya Allah. Ya, mungkin tuan-tuan tak tahu siapa yang bagi, saya tahu. Ni meja ni, dia bukan satu tempat je, tempat kita je dia bagi, tempat lain masjid-masjid saya tengok, oh, bila saya cek-cek rupanya dia bagi. Ini tak ada ni 800,000 ni, ya. Tapi dia boleh beli. Berarti mendapat pahala jariah pada dia. Ya, ni Raihal ni. Ya, ada hamba Allah bagi. Hari ni kita belajar. Di atas itulah kita mengenal Allah, belajar hadis Rasulullah. Ya, dia dapat pahala tak? Dia dapat pahala. Ya, ni kapet ni. Kapet ni walaupun nanti kapet ni akan naik di atas. Ya, kita akan masuk kapet baru insya-Allah.
Ya, di bawah ni kapet ni akan naik atas. Semua orang dapat pahala bahagian masing-masing. Sebab tu kalau nak pahala besar lagi, boleh jumpa saya, banyak lagi kita nak bagi tahu. Bangunan tu tak siap lagi. Contoh kan, Ustaz saya ada 500,000, duit ni duit menang judi dulu. Saya pun masa dululah, tapi tak tahu nak buat apa duit judi tu hamai kat saya. Tahulah saya nak buat apa. Ya, sebab dia ada duit-duit yang jenis haram jadah ni. Ya, duit-duit jenis haram jadah ni dia guna dia untuk yang diharuskan. Buat tandas, buat pagar. Ni pagar ni pun tak ada 30,000 ni. Kita nak pagar keliling ni. Kita tak mau anjing masuk. Ya, lepas pada ni tengah duk proses nak cari dana untuk pagar. Yang terbaru, ya, babi pula mari depan tu. Mungkin tak pernah jumpa kan, tapi buktinya ialah bila ada kesan-kesan yang membuktikan babi yang korek kelapa, dia makan umbuk, dia makan apa semua tu, itu nama dia babi. Jaranglah kalau orang yang pergi korek makan umbut menyondol macam tu, melainkan babi saja. Ya, nak buat macam mana dia babi kan. Walaupun anak-anak dia pun malu sebab mak dia babi, ya, tapi dia kena terima hakikat dia adalah babi. Ya, baik tuan-puan sekalian, kita tengok muka surat 42. Ya, saya nak ambil daripada bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta. Ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Apa makna kikir? Makna kikir ni ialah, ya, kikir ni kedekut. Kikir. Tapi di Negeri Sembilan tu ada satu tempat nama kikir kan? Kan? Jambatan kikir kan? Okey, kikir ni maknanya kedekut. Kedekut ni membinasakan kita. Ya, ketahui olehmu bahawasanya kikir itu setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan. Telah berfirman Allah Ta'ala, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya, dan barang siapa yang dipelihara akan dia akan kikir dan dirinya, maka mereka itu jua yang mendapat kemenangan. Berarti kalau kita boleh lawan diri kita ni sehingga kita jadi tak kikir, berarti kita sedang menempa kejayaan. Ya, berarti apa? Kita kena derma. Ya, kita kena, tuan-tuan puan sekalian, kita kena rancang macam mana ya kita nak alihkan aset-aset kita ni supaya aset-aset kita ni bertemu pula dengan kita di hari akhirat kelak. Ya, kita ada duit ringgit. Kalau kita pergi di Amerika tak pakai ringgit Malaysia, Amerika pakai dolar Amerika. Kalau kita pergi Siam pakai baht, dia tak pakai ringgit Malaysia. Pergi Jordan, dinar. Pergi Syria, dia pakai lera Suriah. Pergi Lebanon, dia ada lera Lebanon. Pergi Saudi, dia pakai rial. Mana lagi? Indonesia, rupiah. Ya, kita pergi di Vietnam, dia ada mata wang dia sendiri, dia tak pakai ringgit Malaysia. Kalau kita bawa ringgit Malaysia, saya nak beli, tak mau. Apatah lagi kalau duit ringgit Malaysia jatuh, lagi dia tak mau. Kalau dia tengok dolar, dia akan tengok dolar. Okey, dolar. Dia tengok kiraan berapa, mungkin dia nak. Ya, tapi secara umumnya masing-masing negara ni dia ada mata wang dia tersendiri. Hari akhirat, mata wang yang kita nak kena ada banyak ialah pahala. Ringgit Malaysia kena tukar dalam bentuk pahala. Ya, kita kena tukar dalam bentuk pahala. Kena changer. Ya, kena change, tukar. Letih kita kerja atas muka bumi sampai pencen kerja. Ya, lepas pencen tak upah hari meninggal umpamanya. Contoh, lepas tu kita meninggalkan harta yang banyak. Harta-harta ni pergi ke mana? Pergi ke anak-anak kita. Anak-anak kita pula duk balah. Anak-anak kita balah, bergaduh anak kita. Dah macam mana kita di alam barzakh? Harta-harta kita yang cari, kita yang perah keringat. Tiba-tiba kita mati, kita meninggalkan harta, tinggal ke anak-anak kita. Anak-anak kita pula balah atas muka bumi sampai putus silaturahim, putus hubungan adik-beradik, sihir, santau menyantau. Harta yang kita cari, kita duk kubur dah.
Maka sebab tu tuan-tuan puan sekalian, saya nak ajak saya dan tuan-tuan puan sekalian, saya nak bagi tahu harta yang kita cari, kitalah lebih berhak untuk menggunakan ia, bukan anak kita. Anak kita biar dia cari sendiri. Ya, hari ni tuan-tuan saya hidup, tuan-tuan masih hidup. Tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni lebih senang daripada mak ayah kita. Betul tak betul? Lebih senang. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Ya, Allah Ta'ala maha kaya. Dia boleh buat. Dan setiap orang ni dah ada rezeki masing-masing. Berarti apa? Kita tak perlu sangat susah hati. Hidup ni sampai duk fikir untuk anak. Anak 7 orang duk fikir. Ke-7 ni kita nak kayakan, kita nak senangkan, kita nak plan pada dia. Tak payah. Kita cari, itu harta kita. Dia cari, dia nak harta, dia cari harta dia. Berarti apa? Jangan nanti, saya nak sebut tuan-tuan puan sekalian, kita mati, tiba-tiba harta kita bukan setakat nak tolong kita, bahkan menjahannamkan kita pula di hari akhirat kelak. Maka alangkah indahnya kalau kita cari harta, kita cari duit, kita bekerja, duit tu ada bahagian-bahagian yang kita dah transfer siap-siap, ya, untuk saham akhirat kita. Berarti kita hidup, pahala dapat, akaun di akhirat dah ada. Kita mati, kita bertemu balik dengan harta-harta yang kita pernah infakkan waktu kita hidup dulu. Ada orang dia wakaf bangunan, ada orang dia wakaf kereta, wakaf kenderaan, wakaf meja, kerusi, ini semua ni Ustaz sebut. Ada orang wakaf bangunan. Ya, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang sedekah membina untuk masjid di dunia ni, rumah Allah, Allah akan bina mahligai dia di syurga kelak. Siapa-siapa yang bina rumah Allah di dunia, Allah Ta'ala akan bina mahligai untuknya di syurga kelak. Takkanlah kita tak nak. Ya, sebab tu tuan-tuan, puan-puan sekalian, seringkali saya kata, ya, kita ni, hari ni Covid datang. Sedih tuan-tuan. Ya, saya dapat gambar video pagi tadi tengok Mekah hujan. Ya, air turun daripada atas Kaabah turun mengikut, ya, turun dataran basah lenjun. Ya, rindu bila tengok Mekah. Hati berkata bilalah pula boleh nak pergi ke Mekah ni. Ya, Mekah, Masjidil Haram, Baitullah. Ya, di sana adanya Kaabah Al-Musharrafah. Bilalah pula kita boleh pergi ke Madinah untuk menziarah Nabi kita di Madinah sana tu. Sebab tu tuan-tuan, jangan, tak ada di antara kita yang tak pasal niat untuk pergi ke Mekah dan Madinah. Kena pergi ziarah Nabi. Ya, ini bila tanya dah pergi umrah? Belum. Dah pergi haji? Belum. Lepas tu bila nak pergi? Belum sampai seru. Belum sampai seru apa? Pasal dia memang tak nak pergi. Kalau betul nak pergi, saya tak fikir nilai 7-8 ribu. Ya, kalau pergi dengan pakej yang biasa pun 6 ribu je. Takkan 6 ribu tak boleh nak cari untuk kita pergi melaksanakan ibadah umrah, beribadah tawaf di Kaabah, ziarah Nabi kita di Madinah. Benda lain kita boleh buat. Saham tu boleh masuk, projek tu kita boleh invite, kita boleh join, kita boleh bagi melabur sana sini. Tiba-tiba umrah tak pergi. Ya, nak jawab apa esok kalau kita meninggal? Ya, dalam pada memang kita tak ada plan sungguh-sungguh untuk pergi melaksanakan umrah dan haji. Ya, sebab tu tuan-tuan sekalian, ada orang dia Allah pilih dia meninggal dekat Madinah, meninggal kat Mekah. Ya, meninggal tempat-tempat yang mulia ni, dalam perjalanan melaksanakan ibadah haji umrah meninggal. Ya, Allah mulia. Dalam hadis Nabi sebut, manil ladzi yastati' ayyamut bil Madinah falyaf'al. Siapa-siapa yang berupaya untuk mati kat Madinah, matilah. Ya, aku akan bagi syafaat pada orang yang mati di Madinah. Ya, sebab tu orang Malaysia, ada seorang sahabat saya cerita, pergi Mekah, jumpa dia, dia kata, Haji tolong doa saya memang nak mati kat Madinah ni. Petang mati sungguh, petang hari mati sungguh. Ya Allah, dia kata, Ustaz, dia sebut kat saya, Ustaz, dia kata, awak tolong doalah, saya ni memang kalau boleh nak mati kat Madinah. Mati sungguh kat Madinah. Ya, maka dikebumikan jasad dia berhampiran dengan makam Rasulullah dekat perkuburan Baqi'. Nabi masa hidup, situlah tempat Nabi pergi. Ya, jasad Nabi dekat Masjid Nabawi tu. Ya, kemudian perkuburan Baqi'. Di situ anak-anak Nabi banyak dikebumikan dekat situ. Sahabat-sahabat Nabi yang agung banyak dikebumikan kat situ. Sebab itu Baqi' itu disebut Jannatul Baqi', syurga Baqi'. Ya,
Sahabat saya seorang, almarhum Ustaz Nur Azli Musa, ya, yang janggut panjang ni. Allah tuan-tuan, ya, hari ni Facebook duk ingatkan balik, hantar gambar-gambar, saya tengok gambar-gambar. Ustaz Nur Azli ni masya-Allah masih hidupnya orang yang sangat bersemangat, orang yang sangat pantang kalau Islam dicabar. Mana demonstrasi yang dia tak ada? Asal ada demonstrasi, adalah Ustaz Nur Azli Musa. Asal ada saja penghinaan terhadap Nabi, berlaku sana report polis, demo sini, demo sana, akan terpampanglah wajah Ustaz Nur Azli Musa ada kat situ. Ya, ada Ustaz Nur Azli Musa, adalah demo. Ya, sampai macam tu sekali. Dan adalah beberapa pengalaman saya, ya, kami himpunan ISET, berhimpun depan parlimen, ya, orang hina Nabi sebagainya semua. Ya, tapi Allah sayangkan dia. Waktu saya duduk dekat Mekah, dia dekat Mekah, saya dekat Madinah. Saya balik Mekah, dia pergi Madinah. Dia meninggal dekat Madinah. Allah, sahabat hantar gambar masa dia meninggal. Ya, saya menyaksikan gambar tu, orang berebut nak hantar jenazah pergi ke kuburan ni, berlari-lari bawa ni. Ya, dia pergi Madinah buat umrah dan pergi convocation anak dia. Anak dia Ustaz Syakir, ya, Universiti Madinah tahun akhir, konvo semua selesai apa semua, anak pun dah habis, dia lepas mayang apa semua, dia rasa macam tak apa sedap badan, lepas mayang di Masjid Nabawi, lepas tu dia balik ke bilik, ya, untuk urus saya nak pergi pula. Kan biasa amalan rutin di Masjid Nabawi ni, selepas dah kita ziarah, kita pun duduk menghitung hari, 2 hari lagi nak balik, bukan 2 hari, esok tu nak balik. Hari ni dia meninggal. Jadi kawan-kawan tak boleh tunggu, hak datang dengan dia semua kena check in untuk fly. Maka anak dia yang disambut convocation itulah, ya, pergi uruskan jenazah, turun ke kuburan, semua mengebumikan ayah dia. Ya, balik-balik bilik sakit pegang dada apa semua. Ya, Allah ambil nyawanya. Meninggallah dia di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jadi ustaz kata, ya Allah, Allah muliakan Ustaz Nur Azli ni sehingga kita ni pergi Madinah, kita akan ziarah dia. Ziarah Nabi, siapa umat Islam pergi Madinah, wajib dia akan pergi ke perkuburan Baqi'. Mesti dia pergi Madinah, semayang di Masjid Nabawi, ziarah Nabi. Biasanya keluar daripada bab, ya, Babul Baqi' tu, kita akan terus pergi ke perkuburan Baqi'. Ya, di situlah Nabi SAW berdiri dengan para sahabat setelah Nabi mendoakan ahli Baqi'. Kemudian Nabi kata apa? Ya, Nabi kata, wadattu ikhwani, aku sangat merindui saudara-saudaraku. Nabi sebut aku sangat merindui saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, nahnu ikhwanukum, kami ni saudara kamu wahai Rasulullah. Nabi kata, la bal antum ashabi, tak, kamu semua, bahkan kamu adalah sahabat-sahabatku. Fa amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku, alladzina amanu bi wa lam yaroni, adalah orang-orang yang beriman denganku dalam keadaan anak-anak apa semua, ada zaman untuk kita pergi menziarah di Madinah sana. Ya, kena ada ni, kena ada zaman untuk, ya, kena pergi. Jangan, sebab tu saya kata, harta kita cari. Macam mana kita duk kedekut lah kali mati kita, tinggal ratus-ratus ribu dalam bank, kita dah tak boleh manfaat lagi dah. Harta tu jadi faraid anak-anak belaka dah. Sebab tu anak-anak, bila dia berebut, dia berbala, dia bergaduh, dah macam mana kita? Ya, macam mana kita? Harta-harta kita yang cari, kita yang berhempah pula. Tiba-tiba orang lain pula ambil manfaat. Maka kita lebih berhak terhadap harta kita. Alihkan aset-aset yang kita ada ni, ya, ataupun buat perancangan. Ustaz, saya ni kalau saya tak ada, takdirkan saya tak ada, declare dengan anak-anak dulu. Okey, ni alung apa semua ni abah mak nak declare ni. Nanti kalau abah mak tak ada, abah cadang duit abah yang tersimpan di bank 1,000 tu, pergilah bagi kat Ustaz Roslan tu untuk siapkan bangunan Mahat Tafi Darul Abror tu. Macam tu. Ya. Lepas pada tu meninggal lah. Lepas pada tu bukanlah meninggal, tapi kalau berlaku kematian, anak-anak akan pegang. Meninggal dah mak kita,
Ingat mak kita ada sebut kan? Berarti kita dah rancang aset kita. Berarti anak kita, Ustaz, arwah mak dulu masa hidup dia ada sebut, dia kata kalau dia tak ada 100,000 nak kena bagi. Jadi kami datang ni nak serah kat Ustaz 100,000 lah. Saya pun alhamdulillah kita siap bangunan yang mana belum siap. Jadilah wakaf untuk dia. Dia mati dah. 100,000 tu, Allah tuan-tuan, mahligai. Ya, dia akan dapat saham 100,000. Bangunan yang tersedia itu, kelas pengajian kat situ, sebarang aktiviti program pengajian, semua yang aktiviti baik yang berlaku kat situ, semua dia dapat pahala. Jadi kena rancang lah, kena rancang. Saya ni kalau saya tak ada macam mana? Abah ni kalau abah tak ada, nanti abah plan begini. Demikianlah. Ya, saya sebut ni sementara kita hidup, kita boleh rancang pada harta kita. Kalau kita tak ada, kita dah tak boleh rancang lagi. Orang lainlah pula yang akan rancang dekat kita. Kita mati, nak ke bumi kat mana kita pun tak tahu. Tapi orang yang akan menentukan, ke bumi lah ke dia kat sini. Ke bumi kat sinilah. Ya, solat kat sini, ke bumi kat sini. Yatbi'u mayyitu salasatun, yang turut jenazah pergi ke kubur ni 3. Ya, harta dia, adik-beradik dia, kemudian amal soleh dia, amalan-amalan dia. Nabi kata yang balik 2. Yang balik ni ialah adik-beradik balik, isteri yang meninggal suami, isteri balik. Walaupun masa kahwin dulu sanggup sehidup semati, tapi bila suami dia mati, dia tak nak mati. Dia tak nak mati. Dia kata tak apalah abang pergilah dulu. Ya, saya pun sedang menunggu iddah saja. Kan? Kalau orang laki hak mati. Tapi kalau orang perempuan mati, suami dia tak ada iddah. Jangankan kata mati, hidup pun dia kahwin lagi, ni kan pula mati. Kalau orang laki, bayangkan kita cari duit harta banyak, tiba-tiba mati, automatically pasangan kita ada bahagian dalam harta yang kita cari. Saya tidaklah menidakkan harta-harta itu, tetapi saya nak sebutnya dari sudut apa? Kita lebih berhak kepada harta yang kita cari, bukan anak-anak kita. Anak-anak kita dia cari sendiri. Ya, Allah bagi dia tulang pak kerat, Allah bagi dia kodrat, Allah bagi dia kesihatan, dia carilah. Ya, baik, tuan-tuan puan sekalian. Yang kedua ialah harta kita, kenderaan kita mungkin follow sekali. Ya, orang bawa kenderaan pergi, motor kenderaan pergi, tumpang pergi sampai ke kuburan, dan motor kenderaan semua balik. Yang tinggal ialah amalan saja. Amalanlah yang akan kekal menemani kita di alam barzakh sana. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kemudian kata Nabi apa? Kemudian kata Nabi, iyyakum wasyuha, bawah tu kan, iyyakum wasyuha fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Bawah sekali tu Nabi kata, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, dan kikir daripada kamu. Berarti kita kena jauhkan diri kita daripada sifat kikir, kedekut, dan kikir tu jangan mari dekat kita, kita pun jangan pergi dekat dia. Kerana hanya saja binasa umat yang ada, ia dahulu daripada kamu dengan sebab kikir. Dan bersabda ia, salasun muhlikatun syuhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Artinya bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Pertama, kikir yang diturutkan, kedekut, mari bisikan, tak payah bagilah, tak payah bagi, tak payah. Ustaz ni cerita, tak payahlah, tak payah, aku punya, kau susah kau punya pasal lah. Ya, kau susah kau punya pasal, tak ada kena mengena aku. Minta, carilah sendiri. Ya, jangan turut kikir, bisikan-bisikan untuk menjadi kikir itu. Syaitan akan kata jangan bagi, biarkan dia, jangan bagi. Ya, jangan. Yang kedua ialah syuhun muta'. Yang pertama syuhun muta', yang kedua ialah wahawa muttaba'. Wahawa muttaba' ni ialah keinginan yang ikut. Ya, keinginan yang kita ikut. Hawa nafsu kita turut, mengantuk tidur, berasa lapar makan, berasa nak main sampai tak ada waktu, langgar habis waktu solat kita, langgar makan pula, langgar habis syubhat ke halal haram, langgar habis semua.
Ya. Kemudian apa lagi? Tidur, suka tidur. Ya, masa tidur, masa mengaji tidur. Ya, suka tidur. Layan hawa nafsu, jangan. Ya, kena mujahadah sikit. Ya, tidur ada waktu dia. Ada waktu kena bangun. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan puan sekalian, kita ni kena kuat mujahadah, dan kalau kita nekat, kita jangan was-was lagi selepas kita nekat. Contoh nak bangun kan, ya Allah aku nak bangun lah pukul 5 pagi. Tuan-tuan bila terjaga, anak-anak sekian, bila terjaga pukul 5 pagi, terus bangun. Jangan sekali melengung, tengok jam, melengung dulu. Sikit lagi lah. Jawabnya kalau sikit lagi lah, tidur tu silap-silap langsung tak sedar. Sedar-sedar orang dah habis sembahyang subuh lah. Di sinilah menuntut supaya mujahadah. Ya, mujahadah. Pukul 5 jaga tu terus. Tuan-tuan kena ada keazaman untuk kita jaga ni. Ya, ibadat-ibadat, kualiti ibadat kita jaga. Ya, kita ni lama, masa tak lama dah kita ni. Masa tak lama dah. Ya, kalau kita masih susah untuk tahajud, bila lagi kita nak tahajud ya? Kalau dalam usia macam sekarang susah lagi untuk kita tahajud, bila lagi kita akan tahajud? Kalau dalam usia macam sekarang kita susah lagi nak baca Quran, bila lagi masa yang Allah Ta'ala akan bagi keringanan, kelapangan kepada kita untuk baca Quran? Kalaulah waktu ini susah lagi untuk kita sedekah, infak, bila lagi waktu kelapangan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita sehingga kita ringan untuk kita bersedekah dan infak? Ya. Hidup kita tak lama, dan memang kita dah habis masa separuh dah, bahkan separuh lebih daripada usia kita. Ya, Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70, umur umatku di antara 60 sampai 70. Berarti in between biasanya berlaku kematian. Ya, Allah bagi lebih, alhamdulillah. Ya, ada subsidize. Doa banyak-banyak, lagi kena dekat dengan Tuhan. Ya, lagi jaga dekat hubungan, lagi jaga, lagi kualiti jaga. Sebab tak ada masa dah kita untuk lain-lain, untuk disibukkan dengan perkara-perkara lain yang ianya lebih pada sifat menurut hawa nafsu. Yang ketiga ialah Nabi kata i'jabul mar'i bi nafsih. Ya, perkara yang membinasakan itu ialah apabila seseorang dia kagum dengan diri sendiri. Jadi kita kena berhenti tuan-tuan, puan-puan sekalian, daripada kagum dengan diri sendiri, berasa diri hebat, berasa diri cukup dah dengan apa yang ada, berasa macam aku ni kalau mati okey dah ni. Ya, banyak dah amal soleh aku buat, aku ni kalau ni okey dah, aku ni okey pada dia, aku okey pada dia. Kita duk banding kita dengan dia. Sepatutnya jangan banding kita dengan dia. Sepatutnya kita kena banding orang yang lebih baik daripada kita. Kalau kita banding orang yang lebih teruk daripada kita, kita pun tak boleh maju mana lah. Tapi kalau kita banding dengan orang yang berjaya, lebih berjaya daripada kita, ibadatnya lebih baik daripada kita, infak sedekah dia lebih baik daripada kita, ya, solat dia lebih baik daripada kita, zikir wirid dia lebih baik daripada kita, berarti kita akan berlumba untuk menjadi seperti dia atau lebih baik daripada dia. Tapi kalau kita banding dengan orang, relax lah, aku tahan lah ni, dia lagi teruk, aku tahan lah sembahyang Jumaat, dia sembahyang Jumaat tak pergi, sembahyang raya je pergi. Ya, apa tak sembahyang? Relax lah Ustaz, saya tahan lah Ustaz, sembahyang 5 waktu tak sembahyang, saya tak sembahyang jemaah, dia langsung tak sembahyang. Dah tak sembahyang, saya tahan lah, saya sembahyang juga, walaupun sekali sembahyang sekali tak. Kawan saya Ustaz sembahyang Jumaat je pergi. Kita banding dengan orang teruk, tahan lah Ustaz, saya sembahyang Jumaat pergi juga, kawan saya tu sembahyang raya pun kadang tak pergi. Ya, sembahyang raya ni sunat, hak sembahyang fardu ni wajib. Sembahyang raya tak pergi pun tak apa, tapi sembahyang fardu tak boleh tak sembahyang, kena sembahyang. Amalan yang mula-mula nanti akan ditanya di hari akhirat, solat. Ya, sebab tu solat jagalah, jaga. Ya, kita buat masjid ni, duduk di Abror ni ada masjid ni, masjid pondok ni, imarahkan masjid ni. Jaga, kita jaga kita. Kita bukan nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak ajak kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, sahabat handai, rakan taulan, adik-beradik, anak isteri, semua nak masuk syurga. Betul-betul? Oleh yang demikian, kita kena saling ingat mengingat. Sebab tu bila nak solat, tengok, mana ni? Mana si Fulan? Mana si Fulan?
Dia pergi mana? Ni pergi mana? Mungkin tertidur. Kejut dia, gerak dia. Ya, bangun, kejut ahli rumah, ahli pasangan hidup, kejut anak-anak, ya, untuk semayang. Ya. Allahul musta'an. Ketika perkenan oleh seorang akan diri dan sabda dia, as-sa'yu qaribun minallah qaribun minan nas, qaribun minal jannah ba'idun minan nas, al-khilu ba'idun minallah ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah qaribun minan nar, wa jahil as-sa'yu ahabbu ilallah min 'abidil bakhil. Masya Allah. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abu Hurairah, Baihaqi, Jar, Aisyah radhiyallahu anha. Apa? As-sakhiyu qaribun minallah qaribun minan, wal jahilu as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Tu orang yang pemurah. As-sakhi itu orang pemurah, penderma, dermawan. Orang pemurah, qaribun minallah, dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia. Dia pemurah. Bila dia sedekah, dia infak, dia belanja, dia jamu, dua, satu dia dekat dengan Tuhan, yang kedua dia dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dia dekat dengan syurga. Kita kena jadi orang pemurah lah. Sebab apa? Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, Nabi kata. Tu dia. Ba'idun minan nar, dan dia jauh daripada neraka. Wal bakhil, lawan kepada sakhi ialah al bakhil. Hak kita bincang ni bakhil ni, kedekut, kikir. Okey, lawan kepada bakhil ialah as-sakhi. Sakhi pemurah, bakhil kedekut. Sakhi, Nabi kata, sakhi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Ada 4 benda dia dapat. Adapun bakhil, ba'idun minallah, bakhil-bakhil tadi dia jauh daripada Allah. Ba'idun minan nas, dia jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, dia jauh daripada syurga. Qaribun minan nar, bahkan dia dekat dengan neraka. Wal jahilus sakhi, dan bermula orang jahil yang pemurah. Tengok Nabi kata, bermula orang yang jahil tapi dia pemurah. Ahabba ilallah min abidil bakhil, dia lebih dikasihi di sisi Allah berbanding dengan abid, tapi abid yang kedekut. Dia jahil tapi dia pemurah, dia lebih dikasihi di sisi Allah berbanding dengan abid, ahli ibadah tapi kedekut. Allahu Akbar. Ya, semoga kita dapat turut, ya, apa yang Nabi sebut dengan amal-amal soleh ini. Habis itu. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Berhenti tanda situ dulu. Tanda situ, nanti kita sambung situ. Kita tengok sikit Al-Azkar Imam Nawawi, muka surat 215. Betul? 215. Bismillah. Betul, 215. Pusat apa? Ni pasal tanda 215. Kuat tak dengar? 190. Oh, 190. 190 191.
283 tu kah? Hadis 191. Muka surat 191. Ayat mana? 331. 331. Baik. 331. Oh. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni. Situ. Okey. Muka surat 218. Kalau mungkin dia berbeza itulah, tapi hadisnya hadis 331. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu an, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin, wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin, wa man qara'a mi'atai ayatin lam yuhajjuhul Qur'an yaumal qiyamah, wa man qara'a khamsa mi'atin kutiba lahu qintarun minal ajr. Artinya siapa yang membaca 50 ayat dalam sehari semalam, dia tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Allahu Akbar. Berarti sehari semalam kita disuruh baca sekurang-kurang 50 ayat. Ya, mudah-mudahan saya, tuan-tuan puan sekalian, anak-anak sekalian, untuk kita diberi kekuatan ya bagi beramal dengan apa yang dianjurkan ini. Sesiapa yang membaca 100 ayat, dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang taat. Sesiapa yang membaca 200 ayat Al-Quran tidak akan mendakwa dari sisi kekurangan. Tengok 112 poin bawah tu, dia kata dari sisi kekurangan dalam membaca dan dari sisi pengamalannya. Oleh kerana ada hadis yang menyebut bahawa Al-Quran mendakwa para penghafalnya dengan mengatakan, dia tidur dan tidak mengamalkanku. Allahu Akbar. Ni Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran dia jadi hujah bagi kita ataupun hujah ke atas kita. Ya, maka kita kena berusahalah biar Quran itu menjadi hujah bagi kita di depan Allah, bukan hujah ke atas kita yang nanti kita akan dibinasakan kerana kita lalai leka daripada beramal dengan amalan dengan ayat ataupun beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Dan demikian difahami bahawa Al-Quran menghujatnya dari dua sisi sekaligus, kekurangan dalam membacanya sehingga mudah lupa dari sisi pengamalannya, sehingga menghilangkan hak-hak Quran itu sendiri. Pada hari kiamat, siapa yang membaca 500 ayat diberikan kepadanya pahala sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, poin bawah tu, nota kaki tu, dia kata dalam kitab Mishkat daripada riwayat Ad-Darimi hadis Hasan Mursal, katanya mereka bertanya apa yang dimaksudkan dengan qintar ya Rasulullah. Baginda SAW menjawab 12,000. Ibnu Hajar mengatakan iaitu ukuran timbangan. Penjelasan ini disesuaikan dengan keadaannya wallahu alam dalam kitab Tizkar daripada hadis Ibnu Abbas al-marfu', yang marfu', siapa yang dalam semalam membaca 100 ayat tidak dimasukkan dalam golongan orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat, 400 ayat, dia bangun di pagi hari telah mendapat pahala sebesar qintar. Qintar adalah 100 misqal. Satu misqal adalah 20 qirat. Satu qirat sebesar gunung Uhud. Tu ya, berarti satu qirat besar gunung Uhud. Satu qirat, satu misqal 20 qirat. Satu misqal 20 qirat. Satu misqal 20 gunung Uhud tu. 20 gunung Uhud satu misqal. Satu qintar, satu qintar berarti 20 kali dengan 100. Berapa? 100 kali 20, 200,000. Berarti satu qintar
kita akan dapat 200,000 pahala sebesar gunung Uhud tu. Allahu Akbar. Satu gunung Uhud pun pada dah. Ni 200,000. Ya. Dalam riwayat lain disebut man qara'a arba'ana ayatan, siapa yang membaca 40 ayat sebagai pengganti khasina 50 khamsina. Dalam riwayat lain disebut dengan lafaz ishrina 20 ayat. Dalam riwayat lain disebut daripada Abu Hurairah man qara'a 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, sesiapa yang membaca 10 ayat tidak dimasukkan dalam golongan orang yang lalai. Dalam riwayat ada kata 20 ayat saja. Berarti mana-manalah kita boleh beramal, ya, untuk kita berpegang dengan apa yang Nabi sebut, beramal sekian-sekian, mudah-mudahan kita, ya, kita dapat kelebihan dan fadilat daripada apa yang Nabi sebut ini. Kami juga meriwayatkan banyak hadis tentang membaca satu surah penuh dalam sehari semalam. Antaranya surah Yasin, antaranya suratul Muluk, antaranya suratul Waqi'ah, antaranya suratul Dukhan. Ini surah-surah pilihan, ya, yang memang disebut dalam hadis, ya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Yasin fi yawmin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu, sesiapa yang membaca surah Yasin dalam sehari semalam dengan mengharap wajah Allah, maka dia akan diampuninya. Allahu Akbar. So kena niatlah. Kalau kita baca kita tak niat, kita pun tak tahu di sana ada kelebihan yang dijanjikan, tak dapatlah kita. Tapi kita tahu, maka kita niat, aku nak baca Yasin ni, semoga Allah Ta'ala, aku mengharapkan redha Allah, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosaku. Maka ghufira lahu, diampunkan dosa-dosa kita. Dalam riwayat lain disebut man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lah, siapa-siapa yang baca surah Dukhan pada malam hari, pagi Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Surah Dukhan, ini dipanggil surah-surah pilihan yang memang disebut dalam hadis. Quran ni surah-surah tu semua masing-masing ada kisah-kisah, ayat-ayat, ya, yang terkait dengan anjuran-anjuran, ya, yang dianjurkan, dengan ajaran-ajaran yang disuruh. Kemudian dalam riwayat lain disebut daripada Ibnu Mas'ud, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara'a suratul Waqi'ah, man qara'a suratal Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqah, siapa yang membaca surah Waqi'ah setiap malam, nescaya tidak akan ditimpa kemiskinan. Berarti kita baca surah-surah ini dengan kita mengetahui fadilat-fadilat yang dijanjikan oleh Nabi ini, mudah-mudahan kita mendapat, ya, kefadilat-fadilat ini. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam tidaklah tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, surah As-Sajadah dan surah Tabaraka, yakni suratul Muluk. Dan kita di sini alhamdulillah amalan harian saban malam lepas mayang kita baca apa? Kita baca kan surah Muluk, surah As-Sajadah. Teruskan beramal. Dan ni, ya, Nabi sebut apa? Tidak tidurlah sampai kita baca. Ya, sungguh Rasulullah dia buat benda tu. So dia adalah amalan sunnah. Ya, amalan sunnah. Dan niatlah kalian, kita semua, bila kita baca tu kita turut sunnah, turut Nabi, dapat pahala sunnah. Sebab tu baca jangan main-main, baca dengan faham, bacalah dengan, ya, dengan menuruti akan sunnah Nabi SAW. Daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a fi lailatin iza zulzilatil ardu kanat lahu ka'adl nisfil Quran, wa man qara'a ayatul ya ayyuhal kafirun kanat lahu ka'adl rabi'il Quran, wa man qara'a qul huwallahu ahad kanat lahu ka'adl sulusil Quran. Nabi kata, siapa yang dalam semalam membaca iza zulzilatil ardu, surah Al-Zalzalah, maka dia seperti membaca setengah Al-Quran. Fadilat dia sama macam kita baca setengah Quran. Siapa yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun, maka dia seperti membaca seperempat Al-Quran. Baca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Hak kita baca kat sini ni, hak tu kita dah tertibkan secara ramai-ramai. Hak tu kena teruskan. Ada pun hak kita baca ni, hak ustaz baca hadis ni, kita cuba buat waktu-waktu kita bersendirian sebelum tidur.
baca Izazul, surah Al-Zalzalah, baca Qul ya ayyuhal kafirun sendiri-sendiri sebelum tidur. Ya, lagi maka dia kata baca seperempat Quran. Dan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, maka dia seperti membaca sepertiga Al-Quran. Baca surah Al-Ikhlas tu berarti membaca fadilatnya seperti membaca sepertiga Quran. Sepertiga ya, sepertiga Quran. So bacalah ya 3 kali khatam Quran. Dari sudut fadilat lah, ya, seperti mana yang Nabi sebut. Mudah-mudahan kita dapat fadilat ini. Dalam riwayat yang lain disebut man qara'a ayatal kursi wa awwala hamim usima dzalikal yaum min kulli su'. Siapa yang membaca ayat kursi dan ayat-ayat awal hamim surah Al-Ghafir. Hamim. Tahu? Ghafiriz zambi wa qabilit taubi syadidul taul. Itu dah ayat tu lah. Ya, surah Al-Ghafir tu. Maka pada hari itu dia akan dijaga daripada segala keburukan. Allah. Tak percaya kat Nabi, nak percaya kat siapa? Kan? Kita tak percaya dengan Nabi sebut, kita nak percaya kat siapa? Berarti jangan nanti jadi orang yang menyesal bila dah kita tak ada lagi kat bumi ni, kita dah meninggal, kita dah balik ke alam baqa'. Waktu tu barulah ya Allah nak balik semula. Rabbirji'un, aku nak kembali ya Allah. Ya, aku nak beramal dengan amal soleh. Tak ada dah masa tu. Jadi hidup ni dunia sekali ya. Ya, lepas ni mati pergi alam barzah, lepas tu tak patah balik dah. Maka marilah sama-sama saya dan tuan-tuan puan sekalian, apa-apa yang boleh kita dapat, kita beramal dengannya. Beramallah, sampaikanlah, panjangkanlah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama. Hadis-hadis seperti yang telah kami sebutkan sesungguhnya sangat banyak, namun kami mempercukupkan penjelasan pada bab ini. Wallahu alam bisawab. Miliknya lah segala puji dan kenikmatan, dan padanya terletak taufik dan penjagaan. InsyaAllah kita berhenti situ dulu. Nanti kita akan sambung pada bab pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna min ibadikar rasyidin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma shfi mardana warham mautana ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma rzuqna syafa'atal Qur'an. Allahumma rzuqna syafa'atal Qur'an. Allahumma rzuqna fi'lal khairat warzuqna tarakal munkarat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.